Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teacher Ayla sini. Okey, hari ini kita akan masuk bab 6 jadual berkala. Topik yang pertama 6.1 pengelasan unsur. Okey, dalam bab 5, bab sebelum ni, okey, kita sudah belajar tentang jirim, di mana jirim itu ialah semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Itu kamu masih ingat kan? Okey, dan kita juga sudah belajar tentang teori zarah jirim. Okey, apa itu teori zarah jirim? Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang kecil dan diskret yang disebut atom. Kalau kita tengok di sini, okey, susunan atom contoh di dalam gelang emas dan juga bagaimana susunan atom dalam belon udara panas. Okey, kalau kamu masih ingat susunan untuk pepejal, okey, dia tersusun rapat. Manakala untuk susunan jirim dalam keadaan gas, dia mempunyai jarak yang berjauhan antara zarah. Okey, struktur atom. Okey, atom terdiri daripada 3 zarah subatom yang kita sebut sebagai proton, elektron, neutron. Okey, cuba kita lihat gambar ini. Ini adalah satu bentuk atom, okey, di mana pada bahagian tengah di sini kita sebut sebagai pusat atom, atau kita akan panggil dia sebagai nukleus. Dalam nukleus ataupun pusat atom ini terdapat zarah subatom proton, iaitu zarah yang bercas positif, dan juga neutron, zarah neutral yang tidak bercas, tidak mempunyai cas. Okey, dan di luar ataupun di luar pusat atom ini ada satu lagi zarah subatom yang kita sebut sebagai elektron. Elektron ini dia bercas negatif. Okey, dan macam mana kamu mau senang hafal ataupun ingat 3 zarah subatom untuk atom ialah, okey, kita guna singkatan PEN. PEN. P merujuk kepada proton, E elektron, dan N neutron. PEN. Okey, dan dalam pusat ataupun nukleus atom ini keseluruhannya dia bercas positif kerana terdapat proton yang bercas positif di dalamnya. Okey, harus ingat bilangan proton dan elektron pada sesuatu atom adalah sama. Okey, adalah sama. Okey, seterusnya molekul. Molekul pula terdiri daripada 2 atau lebih atom. Dan dia ada 2 jenis gabungan, di mana pertama gabungan jenis atom yang sama. Okey. Sebagai contoh, satu atom oksigen bergabung dengan satu atom oksigen, dia akan membentuk satu molekul oksigen. Okey, gabungan molekul daripada jenis atom yang sama. Yang kedua, gabungan jenis atom yang berlainan. Contoh, okey, 2 atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen akan membentuk satu molekul air. Okey, daripada 2 jenis atom yang berlainan, satu hidrogen, satu oksigen, dan dia akan membentuk satu molekul air.
Seterusnya, unsur. Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Okey, tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih bahan yang lebih ringkas. Sebab dia ialah satu bahan yang paling ringkas. Okey, dan dalam unsur hanya ada satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Antara contoh-contoh unsur: besi, oksigen, aluminium, karbon, kuprum. Okey, dan oksigen antara salah satu unsur yang banyak terdapat di bumi. Sebatian. Okey. Sebatian pula ialah dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey. Dan sebatian terhasil daripada tindak balas kimia. Disebabkan dia bergabung ataupun terhasil secara tindak balas kimia, sebatian tidak boleh dipisahkan secara fizikal, tetapi hanya boleh dipisahkan secara kimia dengan syarat dengan menggunakan tenaga elektrik. Dan proses pemisahan sebatian kita sebut sebagai elektrolisis. Antara contoh-contoh sebatian: aluminium oksida, zinc sulfida, besi klorida, gula, air, garam, dan banyak lagi. Okay, ini antara contoh-contoh sebatian dalam kehidupan harian. Okay, garam, dia unsur gabungan natrium dan juga klorin. Cengkerang pula gabungan unsur-unsur kalsium, karbon, oksigen. Dan gula, okay, unsur-unsur yang bergabung membentuk gula ialah karbon, hidrogen, dan oksigen.